Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersiaran live sekali lagi. Topik yang ingin saya perkatakan pada malam ini adalah berkenaan dengan satu perdebatan dan perbahasan umum yang telah berlangsung selama beberapa hari sejak pihak Istana Negara mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan hasil mesyuarat khas Majlis Raja Melayu. Ya. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam dan kawan-kawan semua boleh rujuk di tajuk live saya ni. Saya ada posting topik berkenaan perbincangan kita pada malam ini, ya. Jadi sementara saya nak mulakan, kita tunggu ramai sikit, 30 orang, dan saya akan mulakan perbincangan topik berkenaan live saya malam ini, iaitu siapakah pemegang kuasa untuk memilih dan menentukan dan memperkenankan tarikh sidang parlimen. Saya memilih topik ini kerana saya melihat di media sosial terdapat pelbagai perdebatan dan perbahasan, ya. Kita akan mulakan sekejap lagi. Saya tengok phone saya ni lagi satu nak tengok komen kat situ. Sekejap saja, 1 minute. Okey. Selamat datang semua. Waalaikumsalam kepada yang berkesalam. Okey, kita mulakan dah. Belum 30 orang. Tunggu 30 orang. Topik kita, you tengok dekat live ni, saya ada post topik kita. Topik kita adalah kuasa untuk, siapakah pemegang kuasa untuk memilih dan menentukan dan memperkenankan tarikh sidang parlimen. Terima kasih Rizwan. Antara ubat saya makan pil vitamin yang awak bagi tu memang bagus. Dia asli, bagus. Terima kasih kerana hadiahkan kepada saya. Ya, Azril Sharif Amdan. Saya sebenarnya kurang sihat lagi, nafas masih tak cukup 30% di paru-paru. Azril Sharif. Tapi oleh kerana isu ini telah menjadi perdebatan awam, ramai orang telah mendebatkan dan membahaskan siapakah yang berkuasa untuk memilih dan menetapkan dan memperkenankan tarikh persidangan parlimen. Dan apa yang saya tengok, kebanyakan orang yang memperkatakan tentang isu ini, mereka tidak fasih perundangan, nombor satu, dan mereka tidak faham apa yang mereka sedang perkatakan, itu nombor dua. Nombor tiga, mereka lebih kepada emosi. Ya. Untuk kita memperkatakan tentang perkara ini, iaitu siapakah yang berkuasa menentukan, memilih dan memperkenankan tarikh persidangan parlimen,
kita tidak boleh emosi dan kita tidak boleh bias. Kita kena neutral dan kita kena bersandarkan fakta-fakta perundangan. Ya, kita tak boleh bagi point of politics. Kebanyakan perdebatan dan perbahasan berkenaan dengan isu ini yang saya lihat di media sosial dan posting-posting adalah bersifat point of politics. Ya, dia point of politics itu tidak bersandarkan point of law. Ya, tidak bersandarkan poin-poin perundangan. Ya, mereka berbincang tanpa bersandarkan point of law, poin perundangan. Kebanyakan daripada mereka, 99% yang boleh saya katakan, berdiskusi tentang perkara ini lebih kepada point of politics. Ya, mereka menggunakan poin-poin politik, sifat-sifat politik. Dan perkara ini tidak selaras dengan perundangan yang telah diwartakan. Dan ramai orang telah bertanya berkenaan dengan perkara ini dan kepada saya, dan saya telah membuat beberapa posting. Semalam pun saya menjawab satu video yang dibuat oleh Dr. Ganesan, di mana point of law, beliau ada seorang peguam, tapi point of law yang beliau berikan itu kurang tepat. Dan saya telah memberi penjelasan berkenaan dengan video itu sebab kawan-kawan di media sosial minta pendapat saya. Dan hari ini saya terlihat satu posting Profesor Syam Rahayu, Datuk Syam Rahayu, di mana posting beliau juga berkenaan dengan siapakah pemegang kuasa untuk menentukan tarikh persidangan Parlimen. Dan apa yang Profesor Datuk Syam Rahayu perkatakan itu selari dengan apa yang jawapan saya kepada Peguam Ganesan. Sama, selari dan sama. Dan saya ada buat posting tadi berkenaan dengan pendapat Profesor Datuk Syam Rahayu Aziz dan pendapat saya, jawapan saya kepada Dr. Peguam Ganesan 2 hari lepas. Jadi we come to a conclusion that the facts of law, ya, kita telah bersetuju, saya dan Profesor Syam Rahayu telah bersetuju point of law yang dikemukakan adalah fakta berkenaan dengan siapakah pemegang kuasa untuk menentukan tarikh persidangan PAN. Jadi saya berikan point of law, point perundangan, dan berkenaan dengan isu ini bersandarkan fakta-fakta perundangan, saya menyatakan Perdana Menteri adalah kuasa untuk menentukan, untuk kuasa untuk memilih dan menentukan dan menetapkan tarikh persidangan. Saya kata begitu berdasarkan fakta-fakta perundangan di dalam ordinan darurat. Kerana pada ketika ini, di waktu darurat, undang-undang yang diwartakan di dalam ordinan darurat 2021 harus digunakan dahulu sebelum menggunakan perlambakan persekutuan dan perundangan lain. Dan di dalam ordinan darurat 2021 perkara 11 dengan jelas telah mewartakan kuasa eksekutif yang memerintah kerajaan sebelum darurat adalah sah laku untuk digunakan semasa darurat. Jadi, kuasa perkara 11 Ordinan Darurat 2021 ini
sama dengan kuasa perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Apa itu perkara 40 Perlembagaan Persekutuan? Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan ialah dalam menjalankan tugasnya sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda harus bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Ini perkara 40 ini. Dan kuasa ini juga adalah kuasa yang digunakan untuk memerintah kerajaan. Ya, kuasa perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Kuasa ini adalah kuasa eksekutif, ya, yang digunakan untuk memerintah kerajaan. Dan kuasa ini dibaca di dalam Ordinan Darurat 2021 yang menjadi perundangan utama semasa darurat dalam perkara 11. Jadi kuasa kerajaan, kuasa Perdana Menteri, Jemaah Menteri untuk menasihati Agong dalam menjalankan tugasnya sebagai Yang di-Pertuan Agong itu kekal ada dan sah laku. Itu perkara 11 Ordinan Darurat yang sama bacaannya dengan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Kemudian perkara 14A Ordinan Darurat 2021, dia mewartakan, ya, persidangan parlimen boleh diadakan di tarikh dan waktu yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Now, kebanyakan perbahasan di media sosial menggunakan poin 14A Ordinan Darurat untuk mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa utama untuk menetapkan tarikh itu. Mereka semua merujuk kepada perkara 14A Perlembagaan Persekutuan, termasuk Peguam Garnisun. Dia merujuk kepada perkara 14 Ordinan Darurat 2021. Mereka tidak langsung merujuk perkara 11 di dalam ordinan yang sama. Ya, di segi undang-undang, apabila kita membaca sesuatu undang-undang tu, kita kena baca step by step. Kita nak tengok undang-undang mana yang dulu dikuasakan. Di dalam Ordinan Darurat 2021 dengan jelas perkara 11 diberikan kuasa, diperuntukkan kuasa dahulu. Maka itu kita kena gunakanlah perkara 11 Ordinan Darurat. Apa itu perkara 11 Ordinan Darurat? Perkara 11 Ordinan Darurat adalah sama dengan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kuasa eksekutif untuk memerintah kerajaan dan menasihati Agong untuk bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Kebanyakannya perdebatan oleh tokoh-tokoh tertentu menggunakan poin 14 tapi meninggalkan poin 11. Jadi mungkin mereka tidak fasih undang-undang dan tidak terlatih dalam bidang undang-undang. Mereka tidak faham. Mereka gunakan poin 14 itu. Tapi apabila saya ditanya pendapat saya oleh orang ramai, saya memberi pendapat saya di segi point of law. Saya tidak boleh bias. Saya tidak boleh bagi point of politik. So, saya kena merujuk kepada menggunakan perkara 11 Ordinan Darurat 2021 sebelum saya menggunakan perkara 14 Ordinan Darurat 21 yang mengatakan tarikh persidangan parlimen boleh diadakan pada satu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Kemudian, jika saya kata Perdana Menteri adalah kuasa utama untuk memilih, menentukan dan menetapkan tarikh persidangan parlimen, perundangan apa yang digunakan? Saya dah sebut tadi. Perundangan perkara 11 Ordinan Darurat 21, perundangan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, dan satu lagi perundangan, iaitu perkara 11
Poin 2, aturan mesyuarat Dewan Rakyat ataupun Parliament Standing Order. Untuk saya fahamkan semua orang, apabila Parlimen bersidang, Parlimen tertakluk kepada aturan Dewan Mesyuarat. Ya, macam kita bawa kereta, kita tertakluk kepada Akta Trafik, Akta Jalan Raya. Kita kena ada lesen kereta. Dan kita kena takluk lampu merah tak boleh jalan, double line tak boleh potong. Kita tertakluk, apabila kita bawa kereta, kita tertakluk kepada perundangan jalan raya. Begitu juga di Parlimen. Apabila kita nak mulakan persidangan, kita mesti menggunakan aturan mesyuarat Dewan Rakyat. Ya. So, dalam perkara 11.2 dalam aturan mesyuarat Dewan Rakyat atau Parliament Standing Order, dia mewartakan 11.1, dia mewartakan Agong boleh mengisytiharkan tarikh dan waktu persidangan Parlimen. 11.2 dia katakan Perdana Menteri disyaratkan untuk menetapkan tarikh itu. Dan di dalam Parliament Standing Order juga mengatakan Ketua Majlis, Ketua Dewan Rakyat adalah Perdana Menteri. Ya, so Perdana Menteri boleh menggunakan kuasa perkara 11.2 untuk memilih tarikh dan menetapkan tarikh dan menentukan tarikh. Perdana Menteri juga menggunakan kuasa perkara 11 di dalam Ordinans Darurat 22/21 untuk memilih tarikh, menentukan tarikh dan menetapkan tarikh itu. Inilah kuasa-kuasa perundangan yang memberi kuasa utama kepada Perdana Menteri sebagai orang yang berhak dan memegang kuasa untuk memilih tarikh dan menentukan tarikh dan menetapkan tarikh persidangan Parlimen. Jadi, apakah kuasa Agong? Kuasa Agong adalah memperkenankannya. Ya. So, walaupun Perdana Menteri ada kuasa untuk memilih tarikh, menentukan tarikh dan menetapkan tarikh persidangan Parlimen, ianya harus diperkenankan oleh Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan dalam perkara ini, Yang di-Pertuan Agong harus memperkenankan kerana faktor perkara 11 Ordinans Darurat yang sama maksudnya seperti perkara 40 Pelambatan Persekutuan, iaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai Yang di-Pertuan Agong, Baginda harus bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Ya, jadi rumusannya pada perbincangan ini maka telah terjawab bersandarkan fakta perundangan, point of law, bahawa Perdana Menteri adalah pemegang kuasa untuk memilih tarikh, menentukan tarikh, menetapkan tarikh persidangan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong pula kuasanya adalah untuk memperkenankan. Ya. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh tanya saya sekarang boleh, silakan. Saya tengok dekat phone lagi satu Syahmimin, you harus tahu ya, kalau you nak komen di live saya, you tak boleh guna bahasa tak elok ya. Sila guna bahasa elok-elok. You cakap elok-elok, saya cakap elok-elok. Saya tak guna bahasa yang tak elok. You guna bahasa elok-elok Syahmin, kalau you di live saya. Saya tak suka, saya tidak selesa dengan bahasa seperti itu. Ya, Khair Osman, PM adalah pemegang kuasa yang menetapkan tarikh. Ya, betul. Ya, Khair Osman. Saya nak tengok soalan.
Rambung Uda, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya semakin sihat. Terima kasih. Jadi siapa-siapa ada soalan, sila berikan soalannya. Selamat malam Bawang Holland. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam kepada yang telah memberi salam. Saya berharap siapa-siapa nak komen, komen elok-elok lah. Jangan buat komen dengan bahasa tak elok lah. Saya tak berminat dengan bahasa tak elok ya. Tak kira lah penyokong ke, siapa tak penyokong ke. Waalaikumsalam Zubi-Zubi ya. Topik saya dah cakap tadi berkenaan dengan siapakah pemegang kuasa untuk menentukan tarikh, menetapkan dan menentukan tarikh persidangan parlimen. Ya. Ya Bro Adnan, waalaikumsalam. Adnan Ahmad, kalau you follow posting saya, untuk menjawab soalan you, Bro Adnan Ahmad, Agong telah bertitah untuk parlimen bersidang secepat mungkin. Ada kesan ke? Itu soalan you. Kalau you tengok 4-5 posting saya dalam beberapa hari ini, saya dengan jelas telah mengatakan titah yang di Pertuan Agong bukan satu arahan berkanun atau perintah berkanun yang wajib dan harus dilaksanakan. Jika kerajaan pemerintah tidak mahu mematuhi titah yang di Pertuan Agong, dia tidak menjadi satu kesalahan ya. Tak menjadi satu kesalahan. Tapi dalam kes titah yang di Pertuan Agong pada kali ini, kerajaan pemerintah sewajarnya memberi penghormatan tertinggi kepada titah yang di Pertuan Agong itu. Kerana pada pendapat saya, titah itu bukan kehendak peribadi atau andaian biasa. Titah itu bersandarkan daripada pendirian yang dibuat oleh Majlis Raja Melayu pada 16 Jun 2021 ya, Bro Adnan ya. Jadi untuk menjawab soalan you, saya rasa dah menjawab ya. Jawapan saya itu dah jelas. Titah yang di Pertuan Agong, titah Sultan bukan satu perintah yang berkanun, yang ada nilai undang-undang ya, yang harus dipatuhi. Ya, dia bukan satu arahan berkanun yang ada nilai undang-undang yang harus dipatuhi. Tidak. Dia hanya penzahiran pendapat. Yang di Pertuan Agong bertitah. Titah itu bersifat penzahiran pendapat Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong sebagai Ketua Persekutuan ataupun Ketua Negara kepada Ketua Kerajaan, iaitu kerajaan pemerintah. Ya, yang memerintah kita. Jadi, telah saya jawab soalan you Bro Adnan Terima kasih bro. Ya Rizal Ramli, darurat tarikh luput 1 Ogos. Waalaikumsalam Ahmad Fariduddin. Hari ini saya baik Abu Gorilla. Hari ini saya alhamdulillah. Amin. Yang mana doakan saya itu, terima kasih. Ya. Saya tengok. Saya tengok soalan sekejap Saya tengok soalan. Kita tengok, saya nak tengok soalan sekejap ya.
Yusdiman punya soalan, macam mana kalau misal PM masih tak nak buka parlimen walau sudah mendapat majoriti desakan nak buka atau tidak terletak pada kuasa PM. Boleh bagi pencerahan. Yusdiman, saya dah bagi pencerahan tadi. You kena tunggu saya habis, you kena dengar balik pencerahan saya berkenaan siapakah pemegang kuasa untuk menentukan tarikh persidangan parlimen Jadi soal desakan kepada Perdana Menteri untuk membuka sidang parlimen itu bagi saya tidak relevan kerana itu adalah hak prerogatif Perdana Menteri. Sama ada dia nak buka parlimen ataupun tidak sebelum tamat tarikh darurat, itu hak prerogatif dia Jadi kita boleh desak sajalah. Kita boleh zahirkan kehendak kita lah. Jadi terpulang pada dia lah. Itu hak prerogatif dia. Kalau dia tak nak bagi, baguslah. Kita tak payah undi dia lagi lah. Kita tak payah undi Perikatan Nasional. Tak payah sokong Perikatan Nasional. Kita UMNO keluar pada Perikatan Nasional. Untuk apa? Kita menyokong sebuah parti politik yang sebagai kerajaan pemerintah yang tidak menghormati titah agung yang dibuat bersandarkan pendirian mesyuarat khas Majlis Raja Melayu pada 19 Jun. Dan pendirian yang dibuat Majlis Raja Melayu ini adalah berkenaan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Soal nyawa rakyat, soal kehidupan rakyat, soal umat Islam hendak beribadah sembahyang, soal pembelanjaan negara, soal kewangan negara, soal pembahasan darurat, soal percepatkan dan permudahkan kerumitan proses vaksinasi. Itu adalah urusan negara yang perlu pihak kerajaan ambil berat. Walaupun titah agung itu bukan satu perintah berkanun ataupun arahan berkanun yang wajib dipatuhi, tapi pada pendapat saya kerajaan pemerintah harus menghormati dan menjunjung perkara-perkara yang telah dizahirkan oleh mesyuarat khas Majlis Raja untuk diperbincangkan di persidangan parlimen. Walaupun kerajaan tak buat, tak ada salah, tapi kerajaan bertanggungjawab untuk memberi pertimbangan kepada perkara-perkara yang telah dizahirkan dan disarankan kepada kerajaan pemerintah untuk berbincang di dalam parlimen. Kerana itu adalah kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Itu jawapan saya, Yusdiman. John Pablo Escobar. Oi, jahat you. Nama you John Pablo Escobar. You orang jahat ni Okey, tak apa. I baca soalan tu. You steam dadah ke ni soalan ni? I gurau je. Tak payah jawab soalan you John Pablo Escobar John Pablo Escobar bertanya, kalau PM letak tarikh September ini, so parlimen akan bersidang pada September ini Kalau PM sambung lagi macam mana? Okey. Jika PM menetapkan tarikh persidangan parlimen pada September ini, maka itu ketetapan yang kita harus patuh sebab saya dah jelaskan di awal sidang live saya ini bahawa kuasa yang diberikan, kuasa perundangan telah memberikan kuasa kepada Perdana Menteri kuasa perkara 11 Ordinan Darurat 2021, kuasa perkara 11.2 Aturan Mesyuarat Dewan Rakyat, kuasa perkara 40 Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk memilih, menentu dan menetapkan tarikh persidangan parlimen. Itu hak prerogatif dia. Kita tak boleh buat apa. Tak boleh dipersoalkan di dalam mahkamah pun. Jadi jika PM sambung darurat, itu hak dia lah. Sebagai Perdana Menteri, kita tak boleh buat apalah. Itu hak dia. Kalau dia nak sambung darurat, Agung harus perkenankannya. Itu kita tak boleh buat apa. Dah jawab soalan you. John Pablo Escobar. I suka nama you. Best. Ni Muhammad Fazil Nan Khabar baik mu sihat aku lagu ni dalam pemulihan. Kena COVID itu mu tengok poster aku. Okey. Ni Syah Mimin tanya kenapa PM Mahidin takut nak buka Mahidin. Saya tak tahu kenapa dia takut nak buka persidangan parlimen Syah Mimin.
adakah Mahyudin dah hilang majoriti? Saya tak tahu sama ada dia dah hilang majoriti ke tidak. Tidak dibuktikan. Ya, belum ada statement daripada Ketua Agong ataupun Speaker Parlimen. Ya. Soal dia takut hilang kuasa ke apa ke, saya tak tahu lah bab tu. Saya tak boleh buat sembarang tuduhan tanpa bukti. Ya. Ya, Adnan Ahmad. Berkaitan dengan tarikh darurat tamat, saya dah cakap tadi. Tamat 1 Ogos. Kalau PM nak sambung, itu hak prerogatif dia. Ya, Agong pun tak boleh buat apa. Agong kena perkenankan. Ya. Kalau Agong tak perkenankan, maka perkara 64.4 mengatakan jika mana-mana perundangan yang dimohon untuk diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan jika Agong tidak perkenankannya, maka dalam masa selepas 30 hari undang-undang itu akan menjadi secara automatik. Ya, jadi tuanku tak perkenankan pun selepas 30 hari boleh. Sebab permohonan darurat adalah satu undang-undang, ya. Dia diperlukan undang-undang itu untuk istihar darurat. Kalau Agong tak perkenankan, dia tunggu 30 hari, dia secara automatik dia menjadi sah. Ya. Jadi prerogatif PM. Kalau Agong tak perkenan pun, kalau rujuk perkara 66.4, dia secara automatik dia menjadi sah permohonan untuk pengisytiharan darurat. Ya. Osman, saya rasa saya dah jawab soalan you, sebab soalan you lebih kurang sama dengan soalan Bro Adnan. Okey, ada siapa-siapa ada soalan lagi? Silakan tanya. Ya, saya ada masa lagi. Sama-sama Juan Pablo Escobar. Terima kasih Muhammad Rizwan. Selamat Hari Bapa kepada you juga. Saya tengok soalan lagi. Okey, Khair Osman tanya, bagaimanakah tempoh darurat kalau luput tarikh? Adakah masih boleh diteruskan? Saya dah jawab soalan tu tadi. Sama soalan tu dengan Adnan Ahmad ni. Terima kasih Amin, my bro Hendrik Nipso. Amin, terima kasih Suputri. Ini Aris Maybek tanya, Aris Maybek, bolehkah sidang tu dijalankan sebelum sidang parlimen? Dia sama jawapan saya. Bolehkah mesyuarat bahagian diadakan sebelum mesyuarat persidangan pemuda? Dia macam gitu. Jawapan saya Aris. Faham tak? Bermakna sidang parlimen harus dimulakan dululah. Sidang parlimen harus dimulakan dulu dan perlu mendapat konsen perkenan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan untuk diadakannya. Sama-sama Khair Osman. Rizal Zamri tanya, ini soalan Rizal Zamri. Saya nak jawab soalan Rizal Zamri. Apakah taktikal PM buka parlimen pada bulan September? Saya bukan Perikatan Nasional, Bro Rizal Zamri. Saya tak boleh jawab soalan itu. Itu you kena tanya pemimpin Perikatan Nasional. Ya. Saya tak tahu apa taktikal dia. Saya tak boleh pandai-pandai reka cerita. Itu taktikal dia, tak boleh. Ya, Bro Rizal. Waalaikumsalam Didi. Ini soalan Yusdiman lagi sekali. Macam mana bila tiada pembukaan parlimen dan apa-apa keputusan dilakukan, siapakah yang ada kuasa untuk proses reject apa tanpa ada pembahasan keputusan tetap? Okey, Yusdiman, apabila darurat diisytiharkan, maka kerajaan pemerintah boleh membuat tindakan tanpa perlu diperbahaskan di parlimen. Termasuk soal kewangan. Dia boleh pakai suka hati dia. Dia tak perlu merujuk kepada parlimen. Ya, tak perlu. Kita baca komen DDMH, bro kita di utara. Kerajaan haruslah mengenepikan langkah politik
Ya, saya setuju ya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun yang di-Pertuan Agong tidak ada kuasa dan titah baginda tidak bersifat satu perintah berkanun atau arahan berkanun, kerajaan pemerintah seharusnya di atas semangat kenegaraan memberi penghormatan tertinggi kepada penzahiran dan saranan Majlis Raja Melayu yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana ini adalah soal kepentingan rakyat. Ramai rakyat susah, tidak dapat menyara hidup, ramai kena buang kerja, yang ada bunuh diri pun ada. Jadi kerajaan pemerintah harus ketepikan politiking. Politiking kerajaan pemerintah bukan masalah rakyat. Rakyat tidak boleh dihukum kerana kepentingan politik parti politik yang memerintah kerajaan kita. Masalah parti politik, masalah mana-mana ahli parlimen tak nak sokong dia, itu dia selesai sendiri. Dia tidak boleh menghukum rakyat dan menyusahkan rakyat dan mendatangkan pelbagai masalah kepada rakyat kerana nak selamatkan diri dia di dalam politik. Masalah dia dengan ahli parlimen, itu masalah dia, bukan masalah rakyat. Masalah rakyat adalah akibat PKP ini rakyat susah hidup. Rakyat bukan di level tidak mampu menampung kos sara hidup. Bukan lagi di level itu. Rakyat sudah di level tidak mampu. Rakyat bukan lagi di level tidak mampu menanggung beban kos sara hidup. Rakyat kini tak ada duit. Tak ada duit. Kena halau rumah, terjun kondo. Itu orang M40, ya, M40 tu. Duduk kondo tu dia terjun. Sebab kena buang kerja, tak bayar sewa rumah. Rakyat susah. Ini bukan 10,000 orang rakyat yang susah. Ini bukan 50,000 orang rakyat yang susah. Ini berjuta rakyat yang susah. Kalau kita tengok di media sosial, hari-hari ada posting entiti pihak kebajikan, parti politik, NGO hantar bantuan makanan kepada rakyat. Dan kita tengok di media sosial, banyak rakyat meminta-minta, tolong kami nak makan, ada bantuan tak, hantar kepada kami. Rakyat sudah tak boleh nak hidup lagi. Susah. Ini adalah satu isu nasional. Isu kepentingan rakyat seperti ini adalah isu nasional. Kerana dia bukan melibatkan 10,000 orang atau 20,000 orang. Dia melibatkan jutaan orang. Di setiap negeri, paling sikit pun 3-40% orang susah. Tak ada duit nak hidup. Tak boleh kerja. Tak ada kerja, tak ada duit nak hidup. Tak tahulah macam mana dia orang hidup. Mereka harapkan bantuan. Hari-hari kita bagi bantuan pun masih tak cukup. Dia orang makan pun alas perut, bukan makan sedap lagi. Dan ini melibatkan angka yang besar. Ya, berjuta orang. Saya boleh katakan 5 juta orang susah. So, apabila angka orang susah ni besar menjadi 5 juta orang, dia sudah menjadi isu nasional, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Contoh, 10,000 orang menganggur, tak ada kerja, itu tidak isu negara. 100,000 orang tak ada kerja, itu tidak isu negara. Memang di semua negara macam itu. Ada 100,000 orang tak ada kerja. Tapi bila dah masuk 1 juta orang tak ada kerja, itu dah jadi isu nasional. Kerajaan harus bertanggungjawab. Ya? Saya tengok soalan lagi. Saya kena tengok kat phone lagi satu. Kat sini kecil sangat nampak. Ni Abu Gorilla tanya, punca kuasa sekarang di waktu darurat ni. Punca kuasa utama di waktu darurat ke, di waktu tak darurat ke adalah kuasa Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Okey, Abu Gorilla. Darurat atau tidak darurat, punca kuasanya adalah Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Di darurat dirujuk perkara 11 Ordinan Darurat 2021. Dengan jelas dia mengatakan kuasa eksekutif yang memerintah kerajaan sebelum darurat adalah sah laku semasa darurat.
So, darurat atau tidak, kuasa utama, kuasa eksekutif adalah kuasa Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Bermakna Perdana Menteri yang memegang kuasa. Ya? Okey, Syamimin. Ya, betul. Okey, you tak boleh bayar kereta, saya bagi tahu you, Syamimin, ya. Dengar betul-betul Syamimin kalau you masih ada dengar ni. Isu moratorium. Kalau ikut di hari biasa, you ada membuat hire purchase loan sewa beli dengan bank. Ya, dan you nakkan moratorium. Tangguh, bank. Tahun depan 2022 aku tak nak bayar loan ni. Boleh tak? Bank akan kata, you mohon moratorium. So, you pun mohon moratorium untuk tahun 2022, you tak nak bayar kereta tu. You tangguhkan ke tahun depan. Bank kata, okey, tahun ni kau tak nak bayar. Aku buka akaun lain, aku charge interest. Sebab itu memang perniagaan bank. Dan saya tengok, ramai orang mendesak, pemimpin politik pun mendesak kerajaan untuk memaksa pihak bank memberikan moratorium. Jadi, pada pendapat saya, kalau saya pemilik bank, saya bagi moratorium dekat 3 juta orang, maka bank saya kena tutup lah. Kerajaan tak boleh paksa, boleh ada kuasa paksa bank, tapi kalau kerajaan paksa dan akibat moratorium ini, bank akan tutup. Sebab terpaksa bagi kat 3 juta orang moratorium. Orang tak bayar selama setahun. Ya, dia terpaksa bagi. So, bank tu tak boleh survive. Bank ni dia ada kos dia. Bayar sewa, gaji apa semua. Bukan kerajaan bayar, dia sendiri. So, kalau kerajaan paksa dia, itu boleh menyebabkan bank itu ditutup. Dan kalau keluar berita, 2 bank di Malaysia telah ditutup, indeks kewangan negara kita jatuh. Indeks aset negara jatuh. Indeks kewangan, indeks ekonomi kita jatuh. Pelabur tak nak tahu. Buat apa pergi melabur kat Malaysia? Dah ada 2 bank tutup. Dah 4-5 bank antarabangsa dah tinggalkan Malaysia. Buat apa kerja pergi melabur kat situ? Tak boleh. Kalau nak paksa bank, dia kena tit for tat lah. Okay? Bank, you bagi moratorium setahun dekat 3 juta rakyat. I bagi you tax incentive. I kurangkan cukai ataupun you tak bayar cukai. Untuk berapa? 3 juta orang ni punya perniagaan, you untung berapa? So, I cukai you daripada 30% cukai, I cukai you 5% saja. Kita bagi tax incentive. Macam tu baru bank nak. Kalau saya pemilik bank, kerajaan paksa saya bagi moratorium dekat 3 juta orang, 2 juta orang, matilah bank saya. Saya akan bagi tahu kerajaan, okey, you nak suruh I bagi moratorium kepada 2 juta orang ni. Setahun dia orang tak bayar hire purchase loan sewa beli ni. Saya boleh bagi. Tetapi keuntungan saya daripada moratorium loan ni, you bagi saya insentif cukai. Cukainya 30% ni yang kena bayar. You suruh I bagi moratorium. Tapi apabila I bagi moratorium ni, I rugi pendapatan. I tak ada pendapatan untuk setahun. So, I terpaksa bagi dia moratorium. I charge interest. Bila I charge interest, you cukai I 30%. You bagilah I turunkanlah cukai itu daripada 30% ke 10%. Baru I bagi 1 juta orang moratorium. Ini you nak paksa I. Tapi you tak bagi apa-apa insentif. Rakyat nak paksa bank bagi moratorium. Kalau bank tu tutup, siapa nak tanggung? Hasil keuntungan daripada moratorium dia bagi, sebab bila you ambil moratorium, dia pecahkan loan you tu. Dia buat account moratorium. Dan dia ada charge interest, dia ada untung. Dan untung bank 30% dicukai kerajaan. So, kalau you paksa dia bagi moratorium, dia tak ada pendapatan setahun dan tak ada insentif cukai, mana dia nak? Kalau bank ditutup, dia nak tanggung ke? Indeks ekonomi, indeks kewangan negara boleh jatuh. Bank negara dia, bank tu tutup. Orang pelabur tak datang. Jadi kita kena faham bab ni. Ya.
bank pun kita perlu selamatkan. Nanti tak ada bank kat negara kita. Kalau semua bank bankrupt, tak ada bank. Kita yang susah. Fikir yang tu. Ya. Jadi, saya bukan di pihak bank ke, di pihak kerajaan ke. Tidak, ini fakta perundangan, fakta bisnes. Kalau you pemilik bank, you nak ke kerajaan paksa you bagi moratorium dan you ada akaun moratorium dan cukai kat situ 30%. Aku dah cukup baik bagi moratorium, aku tanggung kehilangan pendapatan selama 1 tahun. Ini bukan 10,000 orang, ini 2-3 juta orang ni nak bagi moratorium ni. So nasihat saya, pendapat saya kepada siapa-siapa yang tak boleh bayar kereta ni, Syah Mimin, pergi bank mohon moratorium. Tak bayar kerajaan paksa, pergi bank mohon moratorium. Tengok dia benarkan atau tidak. Ya, itu jawapan saya kepada Syah Mimin, ya. Ya, Muhammad Syamsuddin. Muhammad Syamsuddin kata jika PM letak jawatan, pasti Agong lantik PM sementara dari UMNO Datuk. Itu saya tak tahu. Kalau PM letak jawatan, siapa yang Agong nak lantik, saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, Perkara 43 2A Perlembagaan Persekutuan mewartakan mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen yang lain, maka dia boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu yang saya tahu, Bro Muhammad Syamsuddin, ya. Saya tengok lagi sikit, soalan-soalan. Abdul Harim, moratorium you boleh, kalau you nak setahun lah. Kalau you nak 3 bulan lah. Kalau you nak 6 bulan lah. Bergantung kepada permohonan you kepada bank, berapa banyak you nak, Abdul Halim kata dalam keadaan ekonomi rakyat kritikal, apakah tindakan wajar yang PM yang mengambil? Abdul Halim tanya, di dalam situasi kita yang sini sekarang ni, rakyat kritikal susah apa ni, apakah tindakan wajar yang harus dilakukan ke atas PM? Kita tak boleh buat apa, kita rakyat. Yang boleh lucutkan jawatan dia adalah majoriti ahli-ahli parlimen. Kita rakyat tak boleh buat apa, nak saman dia pun tak boleh. Kita kena tahu tu. Ya, Hambosan. Waalaikumsalam. Ya, rakyat perlu aku. Ini soalan Syarul Haizat Ijat. Saya baca soalan. Andai kata semua MP UMNO menarik diri dari sokongan Tan Sri Muhyiddin dan berada di satu blok bebas, siapa yang sepatutnya memerintah? Okey, kalau ikut sekarang Pakatan Harapan ada 106 MP. Bebas ada 4. Bebas ada 4. PN ada berapa? Bebas ada 110. PN ada 110. Kita ada 222 orang MP. PN 105. Tinggal 105 kot. Sebab Xavier tu dah pergi ke perikatan. PN ada 112. PH ada 104 tak silap saya lah. Bebas ada 4. Ya. Jadi kalau semua 38 MP UMNO, kalau MPBN dalam 40 macam itu, 41 macam itu, kalau semua keluar tarik balik sokongan kepada kerajaan PN, maka mereka akan duduk di blok bebas. Maka pihak PN tidak akan ada 112, pihak PH pun tidak akan ada 112. So di senyaro biasa, parlimen boleh digantung dan dibubarkan. Ya, melainkan ada MP yang mendapat sokongan majoriti, ada mana-mana MP yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang lain untuk menjadi PM, itu dia lantik PM barulah. Kalau tak ada juga orang yang ada sokongan majoriti baik di PH atau di PN atau di blok bebas, maka kalau Agong tidak perkenankan pembubaran parlimen atau tidak mahu menggantung parlimen, Agong boleh lantik Perdana Menteri sementara lah, interim prime minister, ya. Sebab bila tak ada majoriti, PN dah jatuh, PH tak boleh jadi kerajaan.
So, yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri sementara. Ya, Perdana Menteri sementara interim government ni dia tak ada kuasa lah macam Perdana Menteri yang dilantik mengikut undang-undang ya. Okey, Syarul Haizat. Syarul Haizat Ijat. Sorry, aku ni bekas pesakit stroke, nak cakap susah. Saya tengok soalan lagi, jika ada soalan. Okey. Nampaknya dah tak ada soalan, maka itu setakat ini live saya pada malam ini. Terima kasih kepada yang mendengar, terima kasih kepada yang memberi soalan. Jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.